Kesatuan 4 tahun sekali di Sidang Delegasi Kebangsaan NTUC. Kali terakhir sidang itu diadakan adalah pada Oktober tahun lalu dan penggal tersebut akan berakhir pada tahun 2023. Jumlah tertinggi dalam masa sebulan. Juga sebuah kemudahan pengasingan bagi pesakit dan suspek COVID-19 di SGH dibuka esok. Jimat tenaga dan wang hanya dengan Mitsubishi Electric Starmax Aircon mudah dibersihkan dan tiada bunyi bising. Killing me. On the next episode of The Family Affair. Watch yourself, like Tristan. Don't make mommy. At the Sues, it's the school holidays, and Leslie has to entertain 3 boys 24/7. My mind is just going like. And at the Guptas, Dolly wants part-time staff back in the house. अब दिल्ली में 50 से 500 केस हो गए। अब आप लोग कह रहे हैं कि घर खोल लीजिए। Missing the good old days on The Family Affair, Monday, 9 p.m. on CNA. Apa arti kebahagiaan? Mencapai impian, berani menuju masa depan. Koleksi tangga kebahagiaan Veraci. Eksklusif di Kedai Emas Ming Seng. Selamat bertemu kembali. Sebuah kemudahan pengasingan di Hospital Besar Singapura SGH akan mula beroperasi esok. Kemudahan itu akan mengambil masuk para pesakit dan suspek COVID-19 dan juga mereka yang mengalami penyakit-penyakit berjangkit yang lain. Kerja binaan bagi ward at Boyle bermula Mei lalu dan mengambil masa sekitar 6 minggu untuk siap. Ia dibina di kawasan yang dahulunya sebuah tempat meletak kereta dan mempunyai 50 bilik pengasingan untuk 1 orang serta dilengkapi dengan kemudahan tandas dan tempat mandi. Para pesakit yang dimasukkan di sini akan diberikan sensor yang perlu dipakai di pergelangan tangan. Sensor itu akan mengirimkan tanda-tanda penting pesakit berkenaan kepada sebuah aplikasi mudah alih yang mana maklumat boleh diakses oleh doktor. Dengan proses ini, mereka tidak perlu lagi berhubungan dengan para pesakit. Para pesakit juga diberikan telefon bijak untuk menghubungi pasukan jagaan melalui sidang video. Mereka juga boleh menghubungi pasukan tersebut jika mereka rasa kurang sihat melalui aplikasi dibangunkan SGH yang diberi nama My Care Light. Dengan app ini, para doktor dan jururawat boleh menilai para pesakit di dalam bilik tanpa memerlukan peralatan tambahan. Kementerian Kesihatan MOH menjelaskan bahawa satu kes yang disahkan positif COVID-19 sebenarnya satu kesilapan disebabkan sampel yang salah dilabel sebagai positif di sebuah makmal. Hasil ujian lanjut terhadap sampel yang betul serta ujian swab baru daripada pelajar Sekolah Menengah Jurong West itu disahkan negatif COVID-19. MOH dimaklumkan mengenai kesalahan ini semalam selepas pelajar tersebut diuji lagi. Hasil ujiannya adalah negatif. Pelajar menengah 1 itu disenaraikan sebagai sebahagian daripada 16 kes dalam masyarakat yang diumumkan Sabtu lalu dan dikatakan berkaitan dengan satu lagi kes di dalam sekolah berkenaan. Dengan maklumat baru ini, difahamkan tiada penularan antara pelajar ke pelajar di sekolah itu. Hospital Tan Tock Seng menjelaskan bahawa makmalnya menjalankan ujian asal atas pelajar berkenaan sebelum beliau dimasukkan ke Hospital Universiti Nasional NUH.
Di sana, beliau diuji lagi sebanyak 2 kali dan kedua-duanya disahkan negatif. Makmal di Hospital Tan Tock Seng kemudian mengulangi ujian atas sampel asal di mana hasilnya negatif. Siasatan menunjukkan bahawa kesilapan manusia di dalam makmal dipersalahkan atas kekeliruan itu. Makmal tersebut secara tidak sengaja salah melabel spesimen 2 pesakit. Hospital Tan Tock Seng sudah memberitahu kedua-dua pesakit mengenai kejadian ini. Pesakit yang seorang lagi yang diasingkan sudah dimasukkan ke Pusat Nasional bagi Penyakit Berjangkit NCID dan dalam keadaan stabil. Makmal di Hospital Tan Tock Seng sudah mengaudit ujian-ujian yang dijalankan semasa tempoh tersebut dan tidak menjumpai sebarang salah label lagi. Ia juga melaksanakan pemeriksaan tambahan demi mencegah berlakunya kejadian sebegini lagi. MOH mengeluarkan kenyataan bahawa ia memandang serius kesalahan ini. MOH menambah, ia sedang menyiasat kes ini dan akan mengambil tindakan sewajarnya terhadap makmal itu sekiranya didapati melanggar protokol. Kementerian Pendidikan MOE menambah bahawa kesemua 71 pelajar dan kaki tangan yang merupakan kontak rapat kepada kes pertama di sekolah itu diuji negatif. Mereka bagi para pelajar menengah 1 sekolah tersebut akan dilanjutkan sehingga Jumaat ini. Facebook Menteri Pendidikan Ong Ye Kung berkata, beliau senang hati atas kadar kehadiran lebih 90% pelajar di Sekolah Menengah Jurong West. Beliau menambah pihak berkuasa akan melaksanakan langkah-langkah yang perlu demi memastikan sekolah-sekolah kekal selamat. Sehingga tengah hari tadi, Singapura melaporkan lagi 347 kes jangkitan baru, jumlah tertinggi dalam masa sebulan, membawa jumlah kes berlaku di kalangan masyarakat, 1 rakyat Singapura dan 6 pemegang pas kerja. Kes baru itu, terdapat juga 2 kes yang diimport dan telah dikenakan notis jangan keluar rumah. Lebih banyak perincian akan didedahkan malam ini nanti. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengeluarkan amaran banyak negara kini mengambil langkah yang salah dalam menangani pandemik COVID-19. Setiausaha Agung WHO Dr. Tedros Ghebreyesus memberi amaran bahawa keadaan tidak akan kembali kepada biasa dalam masa terdekat ini. Banyak negara katanya sedang menghadapi masa langkah-langkah yang terbukti boleh mengurangkan risiko penularan. WHO jumlah kes jangkitan global melonjak kepada 13 juta, naik 1 juta dalam masa 5 hari saja. Jumlah kematian di merata dunia kini hampir mencecah 600,000 orang. Amerika Syarikat mencatat jumlah tertinggi kes jangkitan membentuk 25% kes Negeri-negeri di Australia mengetatkan lagi langkah-langkah sekatan di tengah-tengah kebimbangan mengenai gelombang kedua wabak virus corona. Penularan COVID-19 dilaporkan semakin merebak ke lebih banyak kawasan di wilayah Victoria sedang pihak berkuasa berusaha giat untuk membendungnya. Victoria mencatatkan 270 kes baru jangkitan hari ini membawa jumlah keseluruhan kepada lebih 1,800. Jumlah kematian bertambah kepada 26 orang dengan 2 kes baru. Perintah sekatan pergerakan telah dikuatkuasakan semula di Bandar Melbourne dan kawasan-kawasan New South Wales melaporkan 13 kes baru COVID-19. Kebanyakannya ada kaitan dengan sebuah pub di Sydney. Jumlah pengunjung kini dihadkan tidak melebihi 300 orang. Pihak berkuasa New
Menyusuli lonjakan kes di wilayah jiran, Australia Selatan pula telah membatalkan rancangan